keputusan besar telah dibuat dan akan ada beberapa keputusan baru. Kerajaan telah mengumumkan beberapa dasar baru bulan ini, termasuklah membenarkan ekspor tenaga boleh baru merentas seempatan yang kita jangka akan mempercepatkan kemajuan dan juga pelaburan dalam bidang ini. Dan juga peruntukan awal sebanyak 50 juta ringgit telah diumumkan untuk mempercepatkan pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, dan ini akan ditambah di masa-masa akan datang. Pengumuman yang seterusnya yang insya-Allah akan dibuat dalam masa terdekat adalah langkah-langkah kerajaan mempermudahkan dan menyebarluaskan penggunaan solar di kediaman domestik pula untuk menggalakkan lebih banyak isi rumah mempunyai kemudahan solar. Kita akan fokus memberi peruntukan untuk pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, tetapi potensi solar yang lebih besar sebenarnya ialah di kediaman-kediaman domestik. Sebab itu kementerian saya dan agensi-agensi yang terbabit berhubung dengan kawal sedia elektrik dan solar sekarang ini sedang mengutamatkan beberapa langkah baru seperti mana yang kita telah tumpukan di dalam industri solar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepatkan pelaburan dan pemasangan kemudahan solar. Perkara yang sama juga kita akan lakukan untuk kemudahan pemasangan solar di kediaman domestik. Ini bertepatan dengan keputusan kerajaan untuk mensasarkan subsidi elektrik agar subsidi elektrik dikekalkan kepada kumpulan B40 dan M40, sementara kumpulan pengguna kediaman dari kumpulan T20 yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi akan mula membayar pada tarif yang lebih hampir dengan harga pasaran. Perkara ini juga telah diumumkan awal minggu ini oleh Perdana Menteri selepas mesyuarat tindakan ekonomi negara. Cuma dasar-dasar susulan itu akan diumumkan dalam masa terdekat kerana kita juga ingin menggalakkan melalui pelarasan semula tarif elektrik kepada kediaman berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang lebih tinggi. Sementara kita tahu bahawa sebahagian daripada dasar pensasaran semula subsidi itu ialah supaya mereka mula membayar pada tarif yang sebenar. Kita juga nak bantu untuk mempermudahkan dan mempercepatkan kumpulan ini terutamanya untuk mula memasang solar di kediaman mereka. Pendekatan bersepadu ini iaitu dengan memudahkan dan menggalakkan pemasangan solar kepada kumpulan isi rumah yang mampu dijangka akan membantu mengimbangi kesan kenaikan tarif kepada isi rumah berpendapatan tinggi yang setakat ini berdasarkan statistik penggunaan elektrik isi rumah, jumlah isi rumah berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi ini dianggarkan sekitar 10% daripada majoriti isi rumah di Malaysia. So we want to approach the policies in concerted manners, which is while we stay on course with the retargeting of subsidy, we also want to facilitate to make sure that the cause effect will be balanced in the long run with the switch to renewable energy in the domestic sector. Jadi ini akan menjadikan pendekatan kerajaan bersepadu. Kita ada tumpuan khusus untuk mempercepatkan dengan industri. Kita juga ada tumpuan khusus dengan peruntukan untuk mempercepatkan di sektor awam, dan yang seterusnya ialah untuk mempercepatkan dan mempermudahkan di sektor kediaman domestik juga.
Perkara kedua, penstrukturan yang telah pun bermula dan sedang dalam pelaksanaan ialah peralihan dasar sosioekonomi kerajaan dari pendekatan yang berasaskan pendapatan. Sebelum ini, setiap kali kita berbincang mengenai bantuan mengenai klasifikasi ekonomi, kita tertumpu kepada klasifikasi B40, M40 dan D20. Sebelum ini memang ada banyak perbincangan mengenai pendekatan ini kerana dia tidak menggambarkan sepenuhnya dari segi perbandingan kemampuan dari satu isi rumah ke satu isi rumah, kerana ada banyak variabel lain selain daripada pendapatan semata-mata. Variabel itu termasuklah berapa tanggungan anak, lokasi dan sebagainya. Sebab itu kita akan beralih secara berfasa supaya dasar-dasar ekonomi dan sosioekonomi yang kita pertimbangkan dari Kementerian Ekonomi dan diperbincangkan dengan agensi-agensi dan kementerian lain akan beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan B40, M40 dan T20 ini kepada pendekatan berasaskan pendapatan oleh belanja isi rumah bersih ataupun household net disposable income. Sebelum ini kita ada beberapa kekangan, kerajaan ada beberapa kekangan kerana bekalan data dan sebagainya itu lebih tertumpu kepada yang bersifat pendapatan semata-mata. Tapi minggu ini kerajaan telah mengumumkan penubuhan bekalan data utama ataupun padu yang akan memberi tumpuan khusus untuk membina maklumat sehingga ke peringkat pendapatan boleh belanja bersih setiap isi rumah. To that level, then we will have a clearer picture about the net disposable incomes comparability for households, and that will allow us to refine any government programs and retarget subsidies accordingly. Sementara itu, mengambil kira pertumbuhan ekonomi dalam suku pertama, kita mahu meneruskan momentum itu dan sementara sektor-sektor dan industri akan terus, saya berharap akan terus kekal berdaya saing seperti sekarang. Di pihak kerajaan, Kementerian Ekonomi akan menyelaraskan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi agar kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek kecil mesra rakyat di seluruh negara sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sementara projek-projek baru yang diluluskan di dalam Belanjawan 2023 mula dilaksanakan. Kita sedia maklum bahawa proses kelulusan Belanjawan tahun ini agak lambat berbanding dengan tahun-tahun lepas, maka proses pelaksanaan projek, terutamanya projek-projek baru, dia ada sedikit terkesanlah kerana selalunya Belanjawan diluluskan dalam bulan November tahun sebelum itu. Dia ambil masa beberapa bulan untuk melalui proses perolehan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan projek itu akan berlaku di awal tahun. Tahun ini Belanjawan diluluskan dalam tahun 2023. Maksudnya kita ada masa yang lebih pendek untuk melaksanakan projek-projek baru. Projek-projek sambungan itu akan berterusan seperti biasa. Tetapi satu langkah yang kita akan ambil untuk memastikan bahawa perbelanjaan kerajaan akan berterusan dan mengimbangi jangka masa ini ialah untuk kita beri tumpuan juga kepada projek-projek kecil di seluruh negara yang proses perolehan dan kelulusannya itu boleh dipercepatkan dan dipermudahkan. This will balance in terms of government spending, dan itu harapan kita supaya dengan seiringan dengan daya tahan industri swasta, sektor awam juga, kita akan mainkan peranan
dengan sebaik mungkin supaya dengan tumpuan bersama dari segi perbelanjaan oleh sektor swasta dan juga sektor awam, ini akan dapat menyediakan negara dengan lebih baik berhadapan dengan cabaran-cabaran ekonomi global supaya kita boleh meneruskan momentum pertumbuhan yang ada sekarang dalam suku-suku tahun yang akan datang. Kenyataan kedua ialah dia bersifat pendek sedikit, tetapi saya ingat mungkin ada kesan yang besar juga. Ini tidak semestinya berkaitan dengan ekonomi, tetapi mengenai peluang kerja. Cuma peluang kerja ini untuk beberapa orang sajalah, bukan untuk semua. Permohonan terbuka